Saudara, politik di Sabah nampaknya bergelora tuan-tuan Bergelora ni saudara, saya nampak masih lagi ada tangan-tangan gaib daripada Tan Sri Musa Aman yang nampak gayanya masih tak selesai dengan dengan Datuk Seri Shafie Apdal. Bila mana Haji G tuan-tuan ketua menteri di Sabah mahu membuat kerajaan tanpa warisan sedangkan kita di peringkat federal, di peringkat pusat kita sudah ada kerjasama yang utuh, kita sudah ada kerjasama yang baik di antara pemimpin-pemimpin daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, Warisan, KDM dan begitu juga GRS. Sepatutnya di Sabah kita boleh membentuk kerajaan bersama dengan semua parti komponen yang membentuk kerajaan Pakatan Harapan, membentuk kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Sewajarnya mereka juga boleh membentuk kerajaan bersama di Sabah. Namun saudara, ada beberapa perkembangan terkini yang tidak berapa menggalakkan tuan-tuan. Saya bacakan tuan-tuan kedudukan terkini sokongan Ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah. Ramai tak tahu punca antara kita bermasalah di Sabah ni ialah kerana kesilapan kita memasuki pilihan raya negeri dengan mengadakan kerjasama dengan Bersatu. Kita pun tahulah perangai Bersatu ni sentiasa tikam belakang kita. Dan walaupun mereka mengatakan bahawa sekitar Oktober yang lepas mereka telah keluar daripada Bersatu, namun hakikat dan realitinya saudara, hubungan di antara pemimpin Bersatu di Sabah dengan pemimpin Bersatu yang kononnya mereka dah tinggalkan parti ni sebenarnya belum selesai tuan-tuan. Contohnya hari ini kita lihat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agung Bersatu telah sampai ke Sabah malam ni untuk membantu Haji G untuk terus menjadi ketua menteri di Sabah. Itu sebab kita tak boleh percaya walaupun Haji G dan kawan-kawan yang lain ini mengatakan mereka telah meninggalkan Bersatu, namun hakikatnya jiwa mereka masih lagi bersama dengan Perikatan Nasional. Mereka masih lagi together. Cuma taktikal untuk mengelakkan daripada Haji G hilang kuasa sebagai ketua menteri, mereka bak kata orang itu, mereka telah mengisytiharkan mereka meninggalkan Bersatu. Namun hari ini kita lihat Haji G telah mengarahkan Setiausaha Kerajaan Negeri untuk langgar protokol dengan menyambut Hamzah Zainuddin keluar daripada bilik VIP tadi di Airport Sabah. Walaupun di peringkat awal sepatutnya MAB yang patutnya mengarahkan keluar laluan biasa, tetapi beliau disambut oleh Setiausaha Kerajaan Negeri atas arahan Haji G. Maknanya antara Bersatu di peringkat pusat dengan Haji G memang masih lagi mempunyai hubungan yang baik. Cuma yang menyedihkan kita, 5 orang ni tuan-tuan, 5 orang ni terdiri daripada sahabat-sahabat kita juga. Sahabat-sahabat kita. Ini poster terkini tuan-tuan. Antaranya YB yang lompat parti, yang menyebabkan kerajaan Tan Sri Musa Aman dulu runtuh dan digantikan dengan Shafie Apdal. Orang ni nama dia Arshad. Kemudian dia masuk balik ke dalam UMNO, menyebabkan kerajaan Shafie Apdal runtuh.
Hari ni tuan-tuan, kita pun heran macam mana dia boleh jadi calon pilihan raya. Tapi dah jadi calon pilihan raya hari ni, dia telah mengkhianati kita dan dia memberikan sokongan kepada Haji G, bukan bersama dengan apa nama, kita punya pengurusi perhubungan Sabah. Sepatutnya Arsyad bersama dengan pengurusi perhubungan Sabah, iaitu Bong Mokhtar. Tetapi beliau, Shah Helmi, kemudian Jasni dan James, begitu juga dengan Yusof Yaakob. Ini pun sama juga, lompat sana lompat sini. Mereka ini telah memberikan sokongan kepada Haji G. Kalau nak ikutkan, saudara, kalau misalnya 5 orang ini tidak mengkhianati, kalau 5 orang ini tidak mengkhianati, kita ada 40 orang yang bersedia untuk menyokong Datuk Seri Bong Mokhtar sebagai Ketua Menteri yang baru. Tuan-tuan kena faham, hari ini kedudukan di Sabah, yang memberikan SD kepada Bong Mokhtar daripada BN ada 13 orang. Sepatutnya 18. Sepatutnya 18. Warisan juga telah memberikan SD untuk mengangkat Datuk Seri Bong Mokhtar sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru, selepas Haji G melanggar perjanjian di antara Barisan Nasional dengan GRS, yang mengumumkan bahawa beliau akan melakukan rombakan kabinet. Dan sebelum itu sepatutnya ketua-ketua JLC ni mesti mendapat persetujuan bersama, tetapi Datuk Seri Saleh Sheikh Keruak telah digugurkan daripada Khazanah Sabah. Jadi ini menyebabkan berlakunya penarikan daripada MP-MP Barisan Nasional kepada Haji G selaku Ketua Menteri. Dan kita juga dapat maklumat hari ini juga KDM juga telah pun menarik sokongan terhadap Haji G. Jadi hari ini Bong Mokhtar mendapat sepatutnya 18, tetapi disebabkan pengkhianatan 5 orang daripada UMNO, ada setengah tu sekejap UMNO, sekejap tak UMNO, sekejap UMNO, 5 orang pengkhianat ini telah menyebabkan kita tidak boleh membentuk kerajaan. Sekarang ni ada 13 orang yang menyokong daripada BN, menyokong Datuk Seri Bong Mokhtar, 19 daripada Warisan, 3 daripada KDM. Kita cuma ada 35 orang. Yang menyedihkan kita, tuan-tuan, yang menyedihkan kita, Haji G mendapat 20 SD daripada bekas PPBM. Dia orang ni betul bekas PPBM ke ataupun kata dah keluar PPBM tetapi taktikal saja. Hakikat dia masih lagi bersama dengan PPBM, kita pun tak pasti. 5 daripada STAR, jadi dah ada 25, campur lagi 7 daripada PBS, dan dia dapat 5 sokongan daripada pengkhianat. Jadi dia dah ada 37. Sepatutnya tuan-tuan, sepatutnya Haji G cuma ada 32 dan kita ada 40. Maka kita boleh bentuk kerajaan. Kita boleh bentuk kerajaan. Namun saudara, yang menyedihkan kita, yang menyedihkan kita sekarang ni ialah di manakah kedudukan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan. Itu sebab kita mengharapkan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada Pakatan Harapan ini, tidak sepatutnya mereka ini menyokong Haji G. Kalau mereka tidak menyokong Haji G, tuan-tuan, kalau mereka tidak menyokong Haji G, maka kita boleh angkat Bong Mokhtar untuk mengetuai kerajaan negeri yang baru, dan selaras dengan kerjasama di peringkat persekutuan. Sewajarnya
semua parti-parti ni, semua parti-parti ni termasuklah apa ni yang memanggil diri mereka GRS ini, mereka pun sepatutnya berada di dalam kerajaan. Itu sebab saya mengharapkan pada hari Isnin ini, kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang akan pergi ke Sabah, kita harap beliau dapat menyelesaikan kemelut politik di Sabah, dan kita harap di Sabah dapat membentuk kerajaan unity government ataupun kerajaan perpaduan. Sepatutnya hari ini, kalau nak diikutkan di peringkat pusat, semua yang berada dalam Dewan Undangan Negeri Sabah, mereka juga berada di dalam kerajaan perpaduan. Maknanya di Sabah tidak sepatutnya ada pembangkang. Tidak sepatutnya ada pembangkang. Jadi saya mengharapkan bila Datuk Seri Anwar Ibrahim datang ke Sabah pada hari Isnin ni, beliau dapat menyelesaikan kemelut politik di Sabah ini. Kita harap semua orang akan berada di dalam kerajaan negeri Sabah. Jangan biarkan Haji G membenarkan supaya kerajaan Sabah berbeza dengan kerajaan persekutuan. Takkan di Sabah, di federal, warisan bersama dengan kita, tetapi di negeri Sabah warisan nak ditolak tepi. Dan sekarang ini, kalau tidak kerana adanya Barisan Nasional, kerajaan persekutuan pun tak dapat dibentuk. Tapi takkan Barisan Nasional nak menjadi pembangkang di Sabah. Jadi ini kita serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri bila beliau turun, insya-Allah, bila beliau turun di Sabah pada hari Isnin ni, saya haraplah beliau dapat buat dipanggil perundingan dan akhirnya akan ada win-win situation. Kita harap semua pihak akan berada di dalam kerajaan. Tidak ada lagi ketua menteri yang sesuka hati nak buang orang sana, buang orang sini. Dan kita harap tidak ada lagi orang yang mengkhianat secara senyap-senyap ni. Ini penting tuan-tuan. Ini penting kerana kita sudah pun membentuk kerajaan secara bersama di peringkat persekutuan. Tak sepatutnya di peringkat negeri Sabah tiba-tiba warisan menjadi pembangkang, sedangkan kita bersama dengan warisan di persekutuan. Dan sekarang ni Haji G nak jadikan BN pula menjadi pembangkang di Sabah. Ini tak boleh, tak sepatutnya berlaku. Saya nampak sekarang ni sebenarnya Haji G pun tak ada masalah dengan Datuk Seri Shafie Apdal, tetapi kalau kita lihat antara 4 orang daripada 5 orang UMNO yang daripada 5 orang UMNO yang tidak bersama dengan Datuk Seri Bong Mokhtar ni, 4 daripada mereka, kecuali Yusof Yaakob ni, kita pun tak tahu dia ni belah mana. 4 daripada mereka, mereka itu semua adalah orang-orang Musa Aman dulu. Jadi nampak gayanya pertelingkahan antara Musa Aman dengan Shafie Apdal ni masih lagi belum selesai. Kebarangkalian ini saudara, ada juga kaitan dengan perlantikan TYT. Kalau kita lihat Haji G cuba nak meletakkan Musa Aman sebagai TYT yang baru, tetapi malangnya baru-baru ini TYT yang lama dikekalkan sebagai tuan yang terutama negeri Sabah kembali dilantik semula. Jadi ini antara apa yang berlaku di Sabah. Kita harap dalam masa terdekat ini, bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim turun, dia akan dapat menyelesaikan masalah. Semalam Datuk Seri Zahid telah pun berjumpa dengan rakan-rakan kita di Sabah
Dan insya-Allah saya yakin Presiden akan mempertahankan supaya Barisan Nasional akan kekal berada di dalam kerajaan negeri Sabah, dan kita harap kemelut ini dapat diselesaikan seberapa segera yang mungkin.